Saya ingat kan, saya naik lift dengan dia, dengan bapak dia sekali. Amy. Saya terkaku, tergamam boy. Tapi masa tu saya tak ingat dekat mana. Saya naik lift, itu pun cakap, alamak. Itu macam, aku nak cakap, apa reaksi aku nak buat ni? Kita jadi bodoh je macam dia. Lagi siapa boy? Lepas tu Datuk Jalaluddin Hassan. Wah, itu nama besar tu. Itu saya pernah tengok, dia buat dokumentari tau. Pasal apa? Beras. Jangan beras. Tak, aku pasal tak tahu iklan ni buat iklan beras lah. Okay. Dia buat dokumentari pasal apa? Sebab aku tak involve dalam title tu. Tapi sebab kita studio sebelah-sebelah kan, bila tu kita tu, alamak, Datuk Jalaluddin Hassan. Tapi yang best je, sempoinya Datuk tu, masa tu dia tengah mungkin dah penat kan. Dia siap pakai singlet duduk bersandar kat tu. Alamak. Tapi dapat relax, sempoi, relax kan. Seronoklah bekerja dengan orang-orang yang macam ni kan. Dia ada satu kedudukan yang agak tinggi dalam dunia lakonan, tapi sangat humble. Datuk Jalaluddin Hassan. Sampai sekarang masih aktif lagi lah. Sampai sekarang masih aktif dalam dunia lakonan lah. Orang lama. Lepas tu ni Radhi Khalid. Radhi Khalid. Dia pegang watak Abdullah untuk Sepanah Jaya. Saya Abdullah. Disebabkan itu, mungkin orang pilih dia untuk satu cerita Madagascar. Apa nama watak dia tu? Penguins of Madagascar. King Julian. King Julian ke King Julian? Sebab dia ada slang kan. I like to move it. I like to move it. Susah. Jadi, tapi dia bawa karakter tu dengan baik. Jadilah dia kena kan. Betul. Lepas tu saya pernah direct dia cerita G-Force yang ditayangkan di Disney Channel. Dia pegang watak salah satu dia pasal hamster kan. Jadi dia pegang Special Agent Darwin. Hamster dalam cerita tu lah. Radhi Khalid. Lagi siapa? Ni kita punya salah seorang Big Brother punya abang, Azrahman punya abang. Kan Azrahman. Dia pun dulu pun dia pun Azrahman dia pun sebenarnya kalau orang tahu dia pun datang, bukan datang, maksud dia pun pernah ada band, kan, seorang artis, masuk dalam dunia dubbing, dan abang beliau sendiri pun pernah bawa watak Mickey Mouse. Macam tu kan. K. Rahman. Bayang K. Rahman yang kita nampak macam tegak tu kan, macam nampak ganas kan. Mickey Mouse susah aku nak buat. Lah, itu lain. Oh, baiklah. Jom pergi. Tapi dia pernah pegang watak Mickey Mouse. Di antara orang yang terawal lah pegang watak tu. Mungkin sebelum tu ada lagi. Ada beberapa orang yang pernah bawa juga watak Mickey Mouse, dan salah seorangnya K. Rahman lah. Lagi siapa boy kita ada ni? Saya kalau How to Train Your Dragon tu, maknanya ada Sasha Saidin juga dalam tu. Sasha Saidin Sasha Saidin. Lagi kita ada ni Uncle Fish. Uncle dia panggil dia. Uncle Fish. Hafizuddin. Itu suara sedap kan. Tu baik suara dia kan. Kalau kita biasa dengar sebenarnya iklan banyak dia. Betul. Kan untuk voice over ni iklan dia banyak kan. Suara dia memang padu kan. Lagi kita pernah, lagi siapa yang kita ingat Mubarak Majid. Yes. Abang Mubarak Majid. Dia saya pernah bekerja dengan dia dalam title Smurf. Dalam Smurf tu, kalau korang tahu ada siapa? Datuk Aznil Haji Nawawi, betul? Ada Uncle Fish tadi. Abang Mubarak Majid. Yang best ya, dalam cerita Smurf tu, kalau tak salah saya, Abang Mubarak Majid ni dia bawa slang bahasa Perak. Hati komen. Tak komen. Tapi dia bawa jadi boy. Jadi Jadi. Dia memang orang Perak ke? Tak tahu lah. Nanti kita tanya dia lah. Kita tanya balik. Tapi aku rasa Perak kot. Sebab rasanya dalam berlakon pun dia banyak cerita-cerita logat Perak. Dia ada dia gunakan logat Perak. Mungkin lah. Nanti kita confirmkan balik lah. Alright. Memang seorang yang sangat humble kan. Ada satu hari tu
Dia datang tau. Dia datang memang daripada syuting. Datang studio. Kita orang kebetulan tengah nak makan. Dia datang ya dengan tangan kosong. Apa semua. Saya tengok. Saya terasa macam, alamak. Tak syok lah kita makan seorang-seorang kan. Saya terus secara spontan ambil pinggan. Saya bagi 2. Saya pergi nasi goreng kampung tu. Saya offer dia. Dia tak menolak tau. Makan? Masih. Kata dia kan. Masih susah. Saya macam, kita rasa macam Steady dia. Steady abang. Dia aku ada cerita steady juga dengan dia. Makan juga. Maknanya masa ada satu cerita kita rekod, lepas tu kita break. Bila break tu, bang, jom bang, minum makan. Okey. Okay, makan, sembang. Dia memang sembang macam dah kenal lama. Kan? Lepas tu, time nak bayar. Macam bergaduh tak kasih. Biar abang bayar. Apa pula kau bayar. Bising marah pula nak bayar. Kita nak bayar, dia marah. Kita senggan lah kan. Tapi dia kata, tak ada abang bayar. Okay dia. Okay. Abang berborak macam pun. Dia pun antara orang yang saya minat dalam lakonan. Sebab dia pun berlakon pun jadi. Betul. Drama-drama yang dia bawa atau watak dia tu, kadang ada watak-watak yang kata-kata pun dia pernah bawa juga. Jadi juga. Kan, tapi dia ada satu image yang saya suka tengok dia. Abang Mubarak Majid. Style dia kan. Style dia lah. Saya pernah tengok satu teater dia berlakon. Bila dia keluar tu memang ada aura dia. Walaupun watak tu macam lucu-lucu sikit. Tapi memang jadi lah. Betul. Lagi-lagi siapa boy? Lagi kita ada siapa? Kita ada siapa lagi? Sahabat kita boleh cerita ke? Sahabat kita seorang. Sahabat kita siapa? Kumpulan Masdur. Alamak. Kena simpan. Kita simpan. Tak payah cerita yang tu. Kita simpan. Buat suspense sikit. Lagi kita ada siapa? Zarin ni pun saya pernah dari jumpa siap gambar kau ada studio. Tak, sebab Zarin ni saya kenal dia dalam TV. Saya suka lakonan dia. Betul. Dan saya suka seorang Zarin ni sebab dia di luar macam kurang gosip tau. Tak ada gosip sangat pasal dia, tapi dia aktif dalam dunia lakonan. Tiba-tiba saya tahu dia sebab tu kita punya sahabat Azizi direct dia. Dia cakap Zarin. Saya cakap Zarin macam familiar. Kalau saya google, Mina ni baik ni. Saya cakap apa, saya minat dia. So bila datang studio, saya dah macam orang yang sangat rendah diri, simple kan, dan sangat macam mana dia pula rasa macam dia tu orang baru tau. Saya rasa alamak. So kita ambil lah gambar. Saya sendiri pun sebenarnya minat dengan dia, tengok lakonan dia. Betul. Daripada dulu dia ada satu masa memang drama je, saya buka TV je banyak dia kan. TV ni ada dia kan. Dia antara pelakon drama yang popular juga. Betul. Kan, tapi dia buat juga dubbing dan saya rasa masih lagi buat sampai sekarang. Zarin. Betul? Dia masih aktif lagi kan. Okay, kalau panggil, insyaAllah dia akan adalah dia komik lah. Komik lah, boleh komik. Cuma risiko lah kita cakap bila kita bekerja dengan artis yang berlakon dan aktif sampai sekarang, kita kena tahu jadual dia. Sebab kita recording ni boleh kata bila ada beberapa episod kita akan jalan seminggu tu 2-3 kali. Cuma bila dengan artis yang berlakon ni, kita kena make sure jadual diorang tak terganggu. Betul, tak belaga dengan jadual lakonan dia orang ke atau aktiviti lain lah. Lepas tu ni lagi seorang ni sahabat kita juga ni. Dia aktif juga satu masa dulu. Kumpulan VE tu. Itu ke lagu dia? Pengganti. Itu bukan Rafish ke? Salah. Ni. Siapa dia tu? Siapa tu? Cherry. Camar. Rasanya Camar pun dulu satu masa dalam dubbing ni dia agak konsisten. Betul. Dia memang satu masa dia lama jugalah dalam industri. Kan? Dan saya pun directly pernah bekerja dengan beliau. Kan? Pernah direct beberapa title dengan Camar. Kan? Tapi bila first time saya jumpa dia kan, dia nyanyi, dia humming pun dia macam sedap kan? Suara dia. Bulan VE memang seorang-seorang suara memang sedap lah. Kan? Tapi seorang yang sangat sempoi, kerja dengan dia orang senang kan, kita tak rasa kekok. Seronok kan. Kat bandar ni kalau tak ramai yang tahu, operasinya lebih selamat. Kalau saya tak bekerjasama dengan mereka yang awak siasat tu, mesti saya kerja seorang. Saya tak dapat sokongan politik sebab idealis saya kena gunakan apa yang ada je. Okay, so tadi kita dah cerita pasal Camar. Kita akan sambung lagi lepas ni. Ada lagi nama-nama yang insyaAllah kita akan share. Mungkin tak semua, tapi adalah beberapa. Alright, kita berehat dulu. Kita jumpa lagi selepas ini.
Okey, kembali lagi kita dalam cerita artis Malaysia yang pernah melibatkan diri dalam dunia dubbing. alih suara. Yes. Okey. Okey boy, sebelum kita nak tutup lah kita punya segmen ni, mungkin boleh bagi satu lagi nama besar lah yang dekat Malaysia ni. Siapa agak-agak? Okey, kalau nama besar saya share seorang ni Okey, orang dia adalah Datuk Rosyamno. Wow, okey. Mak Rempit. Yeah, Datuk Rosyamno. Dia pernah melibatkan diri sekitar tahun 2007. Tapi masa tu bukan saya yang direct. Saya hanya memerhati saja. Awak ada di... Tapi saya ada pada masa tu. Masa tu yang direct arwah Jamaluddin Zakaria lah. Abang Jamal. Abang Jamal. Yang direct cerita tu. Dan apa yang istimewanya saya nak kongsi sikit lah. Datuk Rosyamno ni saya boleh puji daripada segi masa. Masa. Saya rasa masa yang kalau kita boleh cerita dengan pasal Datuk Rosyamno ni, maknanya setiap hari dia akan sampai awal lah bila sesi recording tu lah. Dan ada satu hari tu dia terlewat. Dia call lah macam, "Bang, saya hari ni lewat sikit abang." Dia macam risau, nampak risau dia kan. Okay, tak apalah. Bila kita fikir lewat tu mungkin setengah jam, mungkin 1 jam ke apa kan. Sebab dia sebenarnya ada, tak silap saya, dia ada shooting dekat Kuala Selangor ke macam tu lah. So untuk dia Kuala Selangor tu ke PJ makan masa jugalah. Tapi bila cakap dia lewat tu, ingat memang lewat lah kan. Rupanya 5 minit je. Tapi dia punya jaga masa tu kan. Dia declare dia punya lewat tu 5 minit. Komunikasi dia bagus lah. Ya, betul. Maknanya saya respect tentang tu lah. Dan mungkin saya rasa salah satu rahsia dia bertahan sampai sekarang. Masa tu cerita apa dia buat? Cerita High School Musical. Time tu maknanya Disney Channel Asia. Dia alih suara untuk cerita tu sempena Hari Kemerdekaan. Lepas tu dia panggil lah beberapa nama besar lagi. Kemudian masa tu pula tengah top Akademi Fantasia. Jadi adalah beberapa budak-budak AF ni macam Daffy, Baik punya, Nana, Masya Londo. Wow. Budak-budak AF lah time tu. Lepas tu lagi siapa yang pernah melibatkan diri? Tak silap saya, Lisa Suryani pernah, Harihi Iskandar pernah. Betul. Siapa? Nabila Huda pun pernah. Nabila Huda. Yes. Nabila Huda. Masa tu saya ingat kan. Saya naik lift dengan dia. Dengan bapak dia sekali. Amy. Saya terkaku, tergamam boy. Tapi masa tu saya tak ingat dekat mana. Saya naik lift. Itu pun cakap, alamak. Itu macam, aku nak cakap, apa reaksi aku nak buat ni? Kita jadi bodoh je macam dia. Jumpa masa tu dia nak pergi recording lah. Saya nak pergi recording. Tapi masa tu ada Mrs. Ada Nabila Huda. So macam, ini legend baik. Okay. Alright lah. Saya rasa mungkin buat masa ni itu dulu yang kita boleh share. InsyaAllah nanti kita cuba share lagi artis-artis yang pernah memberi dan menyumbang suara dalam dunia alih suara Malaysia. Mungkin lepas ni saya akan buat satu video klip khas ke untuk yang dalam bentuk yang lebih simple kan. Kita tunjuk siapa yang terlibat kan. Sebab kalau kita nak cerita semua ni 20 episod tak habis ni. Confirm. Okey. Jadi Bob, saya rasa cukup sampai di situ saja tentang artis Malaysia yang pernah menyumbangkan suara dalam industri alih suara. Jadi kepada korang macam biasa, siapa yang first time tengok kita punya channel, minta bantuan dan sokongan untuk subscribe. Like, share. Bantulah kami untuk kami terus berkarya dalam platform ini. Sian. Okey. So, insyaAllah kita jumpa lagi di lain-lain video. Saya Fadli Muhammad Rawi. Dan saya Faizal Issa. Terima kasih kepada studio yang sentiasa memberi ruang kepada kami untuk membuat konten-konten, iaitu Markas Studio B. Alright, jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum.